Jadi saya nak tanya kepada panel yang pertama, iaitu yang berbahagia Dr. Fadlan bin Muhammad Osman, tentang tajuk kita pada malam ini, iaitulah bagaimana berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kita minta kepada yang berbahagia doktor untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Maka kepada yang berbahagia doktor dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ustaz Muhammad Abdul Qadir sebagai moderator, sahabat saya yang saya hormati Ustaz Ahmad Sirajuddin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Berbicara tentang bagaimana berinteraksi dengan As-Sunnah, ini merupakan satu perkara yang cukup penting dalam Islam. Nabi SAW telah pun menyatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahawa aku telah pun diberikan Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Diberikan Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Para ulama kita mengatakan bahawa yang sepertinya adalah sunnah Nabi SAW. Antara lain Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bila membicarakan tentang al-hikmah, apakah yang dimaksudkan dengan mengajar hikmah, apabila terdapat ayat-ayat yang membicarakan bahawa Nabi SAW wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi mengajar kepada mereka al-kitab, iaitu Al-Quran, dan al-hikmah. Apa maksud al-hikmah? Al-hikmah ini bukan sahaja kebijaksanaan, bukan sahaja kehebatan dalam berfikir, tetapi lebih daripada itu, al-hikmah adalah sunnah Nabi SAW. Kerana apabila Al-Quran diletakkan bersama dengannya sesuatu perkataan, dan perkataan itu adalah al-hikmah, maka Al-Imam Syafi'i mengatakan dia telah mendengar daripada begitu banyak para ulama yang mengatakan al-hikmah adalah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dua tajuk ini penting. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dan bagaimana juga kita berinteraksi dengan hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Tapi kita fokuskan malam ini kepada bagaimana bermuamalah, berinteraksi, beramal kita dengan sunnah Nabi SAW. Antara perkara yang perlu kita perhatikan ialah, ataupun yang dinyatakan oleh para ulama kita berkenaan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan hadis Nabi ataupun sunnah Nabi SAW. Pertama sekali saya nyatakan dahulu secara ringkas. Pertama, taqdimun Nabi, mendahulukan Nabi SAW, wa tafdiluhu ala kulli ahad, dan mengutamakannya terhadap sesiapa sahaja tokoh yang kita sayang, yang kita suka, maka Nabi SAW di atas mereka semua. Okey? Sebabkan itulah di kalangan para ulama kita, di kalangan contohnya Al-Imam Abu Hanifah, yang mengatakan apa sahaja yang datang daripada Nabi fa'alar ra'si wal 'ain, di atas kepala kita dan di atas mata kita. Okey? Apa sahaja yang datang daripada para sahabat selepas itu, maka di atas kepala kita dan juga di atas mata kita. Kita junjung perkara itu. Yang kedua ialah sulukul adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Kita perlulah mempunyai adab apabila kita berinteraksi dengan Nabi SAW. Okey? Saya akan uraikan sebentar lagi. Saya bagikan secara ringkas dulu, supaya siapa nak catat boleh catat. Tapi minta maaf, mungkin saya cakap laju sikit kerana masa mungkin ada sampai pukul 9 atau 9.30 sahaja. Yang ketiga adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa sahaja yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita. Okey?
Yang keempat, ittiba'uhu wa ta'atuhu, mengikuti jejak langkah Nabi SAW, mentaati baginda alaihi salatu wassalam, wal ihtida'u bihadyihi, dan melaksanakan Islam mengikut hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan cara akal fikiran kita. Yang kelima, at-tahakumu ila sunnatir rasul alaihi afdalus salati wa atammut taslim, yang mencari hukum dalam perbezaan yang berlaku di antara kita. Kan suami isteri berbeza, kawan, rakan kaulan berbeza, bos dengan dia punya pekerja berbeza, bos dengan bos, kadang-kadang ada 2-3 bos kan, bos dengan bos pun berbeza juga. Jadi dalam urusan ini kita perlu mencari hukumnya dalam sunnah Nabi SAW, tak kira besar atau kecil. Yang keenam ialah az-zabbu anhu SAW, mempertahankan peribadi Nabi SAW. Bila ada orang lukis kartun yang menghina peribadi Nabi SAW, setiap umat Islam sepatutnya terasa dalam hati dia. Kalau dia dengar kartun mana, Denmark ke mana tak? Denmark ke mana? Betul? Takut silap kan? Denmark keluarkan kartun yang karikatur kan, yang melukis, melakarkan Nabi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita dengar pun sepatutnya kita dah rasa marah. Kalau kita dengar pun tak apalah, apa kaitan dengan saya? Kalau kartun saya marah lah kan? Tak boleh gitu. Nabi SAW ala ra's wal ain, di atas kepala kita dan di atas mata kita. Kita hormati dia lebih daripada kita menghormati ibu bapa kita. Yang ketujuh adalah az-zabbu an sunnatihi, mempertahankan sunnah Nabi. Tadi mempertahankan peribadi Nabi, mempertahankan batang tubuh Nabi SAW. Yang ini pula mempertahankan sunnah Nabi SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tak boleh ambil sambil lewa. Nak buat tak buat tak apa, bukan begitu. Kalau yang sunat tak apalah kan. Tapi secara umumnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW perlulah kita pertahankan. Macam mana kita nak mengamalkannya? Mengikut bagaimana yang diarahkan oleh Nabi dan ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ke-8 ialah nashru sunnatihi alaihi salatu wassalam, menyebarkan sunnahnya. Bukan kita dapat kita simpan seorang-seorang, tidak. Kita dapat sampaikan kepada isteri kita. Isteri kita dapat, kita perlu menjaga kedai dan sebagainya. Bila balik, isteri kita sampaikan kepada kita. Itulah yang dibuat oleh para sahabat Nabi. Okey, Umar bin Al-Khattab sebagai contoh. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Dia ataupun beliau bersama seorang rakannya di kalangan Ansar. Okey, bergilir-gilir datang belajar daripada Nabi SAW. Seorang datang belajar hari ini, petang nanti dia akan jumpa rakannya itu, rakan kongsinya dalam perniagaan, okey, dan juga dalam ilmu, ceritakan hari ini Nabi buat macam ni, macam ni. Okey, itu yang dilakukan oleh mereka. Bergila-gila, hari ini saya pergi berniaga, esok kamu pergi berniaga. Masa saya berniaga, awak yang akan pergi belajar. Malam nanti kita jumpa, minum kopi sedikit dan bincang apa dia yang dipelajari dalam forum perdana ni. Okey, dan juga dalam forum-forum lain yang tidak perdana. Okey. Baik, itu adalah secara ringkas 8 perkara, dan saya rasa saya akan pergi dengan lebih terperinci sedikit. Okey, lebih terperinci sedikit. Baik, pertama sekali ialah mendahulukan Nabi SAW, mengutamakan Nabi alaihi salatu wassalam. Soalannya kenapa? Kenapa kita nak dahulukan Nabi SAW, bukannya tokoh-tokoh? Kenapa? Jawapannya senang sahaja. Jawapannya ialah kerana Nabi Muhammad SAW maksum. Tokoh-tokoh Islam mereka tidak maksum. Soalan satu lagi keluar. Okay, sebelum tuan-tuan tanya, saya tanya diri saya sendiri, senang kan? Soalan yang keluar ialah tokoh-tokoh Islam, adakah bila mana mereka itu tidak maksum, kita letak tepi, kita bungkus dan letak dalam almari. Buku-buku mereka kita tak nak pakai hadis Nabi sahaja. Kita mengatakan yang sebenarnya kita mengutamakan hadis Nabi SAW, tetapi cara untuk nak memahami hadis Nabi perlulah melalui imam-imam yang muktabar, imam-imam yang benar-benar ikut sunnah Nabi SAW. Kita ambil huraian mereka untuk memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah
penghulu anak-anak Adam, tanpa perlu berbangga. Wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabr, dan orang pertama yang akan dibuka kuburnya. Wa awwalu syafi', orang pertama yang akan memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', orang pertama yang akan diterima syafaatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis riwayat Muslim. Hadis Muslim ini hadis yang sahih menunjukkan siapakah yang paling utama? Yang paling utama sayyidu waladi Adam, penghulu anak-anak Adam adalah siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan itu wajarlah kita menghormati. Kalau kita nak hormat, kita hormat orang yang paling tinggi sekali. Kalau ada ibu dan bapa kita, kita hormat siapa? Hormat siapa? Ibu ke bapa? Betul? Ibu 3 kali kan? Okey. Kalau ibu dipanggil lah. Kalau ibu memanggil, okey. Kalau ibu memanggil dan bapa memanggil, kita nak jawab mana satu? Jawab dua-dua sekali kan? Tapi dari sudut muamalah kita, interaksi kita dengan ibu, kita dahulukan ibu kita 3 kali. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okey, baik. Saya nak tanya satu lagi soalan. Antara suami dengan ibu, siapakah yang didahulukan? Suami dengan ibu, siapakah yang didahulukan? Jawapannya adalah suami. Ada orang bila kita cakap gini, dia kata, Ustaz, kita didik anak kita kan begitu lama, tiba-tiba bila dia kahwin, dia kena taat suami dia lebih daripada kita, Ustaz. Patut ke Ustaz? Kan? Okay, saya jawab, kata makcik saya jugalah, kata makcik, bukan begitu. Kan masalahnya ialah kita nak menjamin kesejahteraan peradaban manusia, kita kena ada undang-undang. Undang-undang yang kita ambil daripada Nabi SAW. Kenapa? Kerana itulah wahyu yang terbaik. Jadi apa yang Nabi cakap ada hikmah dia. Okay, kalau tetap kita nak suruh anak perempuan kita itu, okay, taat kita lebih, kalau kita masuk campur, masalah keluarga akan timbul. Okay, jenuh Jabatan Mufti nak jawab soalan begitu banyak nanti. Okay, jadi awal-awal lagi ikut hadis itu selesai. Baik, itu adalah yang pertama. Okay, iaitu kita mendahulukan Nabi dan mengutamakan Nabi SAW terhadap sesiapa sahaja. Okay. Yang kedua adalah beradab bersama Nabi SAW. Ada satu kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Di masjid Nabi, Umar dengar ada 2 remaja ataupun 2 orang muda sedang mengangkat suara, seolah-olah bercakap dengan suara yang tinggi, bergaduh ke apa tak tahulah. Jadi Umar pergi dan Umar tanya, kamu berdua ni dari mana? Kan dari mana? Mereka mengatakan dari Taif. Umar kata, nasib baik kamu berdua ini dari Taif. Kalau aku tahu kamu berdua ini dari Madinah, aku akan pukul kamu berdua dengan tongkat aku. Okey? Umar kalau pukul sakit tak? Betul? Umar macam mana? Badan dia macam mana? Okey, banyak orang bila sebut Umar, dia seorang yang apa, orang gagah perkasa. Disebutkan bahawa kalau dia berdiri seolah-olah dia duduk atas kuda. Kalau dia bercakap, semua orang akan dengar. Kalau dia pukul, idza daraba Umaru idza daraba auja wa idza qala asma'. Umar kalau dia pukul sakit, kalau dia cakap sampai suaranya suara yang apa dia, yang kuat. Okay, bukan macam kita ni. Kalau saya cakap macam ni, orang dengar tak? Orang tak dengar. Terpaksa guna mikrofon ini. Jadi dengan itu, Umar dia selalu membawa tongkat, namanya Durrah. Okay? Umar terkenal dengan tongkatnya dinamakan Durratu Umar, tongkat Umar. Jadi Umar angkat tongkat dia kata, kalau aku tahu kamu berdua dari Madinah, aku akan pukul kamu berdua. Soalan dia, kenapa pula? Takkan nak cakap-cakap dalam masjid tak boleh? Kan? Okay? Umar pun jelaskan radhiyallahu anhu arda bahawa ini adalah kubur Nabi. Bukan sinilah tunjuk Allah maksudnya kan, jangan faham sini pula kan. Ini adalah kubur Nabi SAW. Kamu mengangkat suara berdekatan dengan kubur Nabi SAW. Sedangkan Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kamu di atas suara Nabi. Soalan dia sekarang ni, kan Nabi dah wafat. Okay? Nabi tak berkata-kata lagi. Kenapa tak boleh angkat suara? Para sahabat faham ayat ini bukannya semata-mata semasa hidup Nabi, tetapi juga apabila kita menghadirkan diri kita ke masjid Nabi, di situ Rasulullah SAW dimakamkan ataupun dikebumikan.
jangan angkat suara kita. Ini adalah antara adab kita dengan Nabi Muhammad SAW sekiranya kita berada di Masjid Haram atau Masjid Nabi, minta maaf. Kalau kita kat sini macam mana? Kalau kita di sini, maknanya di Malaysia, di Perlis, di mana-mana, kalau ada hadis Nabi yang sahih, jangan angkat suara kita ke atas hadis Nabi. Okey? Kerana hadis Nabi asalnya adalah suara Nabi, betul tak? Nabi bercakap menggunakan suaranya, lalu disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Okey, jilan anjil. Okey, generasi ke generasi. Dengan itu bila sampai hadis Nabi, artinya suara Nabi sampai kepada kita. Tiba-tiba kita angkat suara Nabi. Alah, Nabi buat tu sesuai dengan zaman dia, tak sesuai dengan zaman kita. Zaman kita ni dah banyak benda dah berubah, tak boleh. Tak boleh lagi dah beramal dengan hadis Nabi. Ustaz, kalau ya pun nak mengajar hadis, kena sesuaikanlah dengan perlis, kan? Okay. Kita jawab dalam satu hadis, dalam satu riwayat, Abdullah bin Umar, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW menyatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang hamba-hamba perempuan Allah, iaitu golongan mukminat, kan, untuk hadir ke masjid-masjid Allah. Jangan larang mereka. Anak Abdullah bin Umar, cucu kepada Umar, kata apa? Lanamna'annahunna. Kami akan larang mereka. Pasal apa? Kerana zaman dulu lain, zaman sahabat dulu, zaman Nabi lain. Maknanya masih lagi ramai orang yang saleh. Zaman sekarang ni banyak orang Islam masuk dari luar apa semua. Banyak corruption dalam akhlak manusia. Okey? Jadi dia menyanggah anak Abdullah bin Umar seolah-olah macam mempertikaikan hadis Nabi. Okay. Abdullah bin Umar, dia stop kelas dia, stop, berhentikan ceramah dia, dia pergi maki anak dia. Dia caci anak dia. Aku berkata hadis Nabi, sanggup engkau kata kami tetap akan larang. Nabi kata jangan larang, engkau kata kami tetap akan larang. Jadi dia pun maki banyaklah. Saya pun tak hafal maki-makiannya tu, tapi dia maki dan dia maki dan dia maki. Okey, nak menunjukkan bagaimana Abdullah bin Umar tak kisah anak dia ke, anak siapa ke, kalau hadis Nabi yang pertama. Anak aku, anak orang lain itu nombor 2. Okey, so itu antara perkara yang kita perlu perhatikan. Beradab bersama Nabi SAW. Antara cara kita beradab dengan Nabi SAW ialah seperti yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua dengan izin Allah, sallu 'alaihi, selawatlah ke atasnya, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam kepadanya sebenar-benarnya. Okey? Yusallun yubarrikun, mintalah keampunan yang disebutkan ataupun keberkatan seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Dengan itu kita faham daripada hadis ni dan juga daripada ayat ini dan hadis yang saya nak baca sekarang ini, iaitu al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Okey, interaksi yang kedua dengan sunnah Nabi SAW ialah kalau disebut nama Nabi, kena buat apa? Kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Okay, ustaz saya sebut dalam hati. Kan sebut dalam hati cerita lain. Kan sebut kat bibir tu yang kita nak. Sallallahu alaihi wasallam. Perlahan tak apa, jangan menjerit pula kan. Bila saya sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sewajarnya beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diberitahu oleh Nabi, dan ayat ini kita kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Jenuh lah ustaz. Kan? Kan jenuh nak sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa jenuh kalau kita tak tahu pahalanya. Tapi kalau kita tahu pahalanya, kita akan sebut dan sebut dan sebut. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Jadi 10. Okey. Sekiranya sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya berapa kali? 10 kali. Dia dapat 10 pahala. Sekali selawat dapat 10. Apa dia? Pemberian, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya menyuruh diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila disebut sahaja nama Nabi, sama ada Nabiullah, Rasulullah, An-Nabi, Ar-Rasul, okey, kita sebutlah walaupun dengan menggerakkan bibir dengan sedikit, sallallahu alaihi wasallam. Okey, so itu yang kedua. Saya tak tahu masa ada berapa lagi ni. Dia senyap, maknanya okey lah kot.
Yang kedua, selesai. Yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan Nabi SAW dalam apa sahaja perkara yang Nabi ceritakan kepada kita. Apa sahaja yang Nabi ceritakan kepada kita, kita terima. Contohnya ialah hadis berkenaan dengan Dajjal. Hadis berkenaan dengan Dajjal. Okey? Di antara sahabat yang mana Nabi meriwayatkan hadis daripadanya adalah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari kita dah meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, Tamim Ad-Dari telah naik kapal. Dia naik kapal, tiba-tiba sampai ke satu pulau. Di pulau itu mereka telah berjumpa dengan Ad-Dajjal. Dajjal akhir zaman. Bukan Dajjal yang ada sekarang ni, tak, bukan itu. Tapi Dajjal akhir zaman. Okey? Dajjal akhir zaman ni artinya yang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia jumpa dan lelaki itu badannya besar, diikat dengan rantai besi. Okey, lalu banyak ceritanya. Akhirnya yang penting mereka keluar dan berjumpa balik semula, dapat sampai ke Madinah. Dan bila Tamim ceritakan kepada Rasulullah SAW, Nabi panggil sahabat-sahabat semua. Nabi gembira, muka Nabi berseri-seri, mengatakan Tamim Ad-Dari menceritakan kepadaku tentang Ad-Dajjal. Okay, sekian sampai habis. Okay? Kita nak nyatakan di sini berkenaan dengan Dajjal. Adakah kita nak terima Dajjal tu ada ke tidak? Ada ke tak ada? Jawapannya ada, kerana hadisnya sahih. Itu yang pertama. Tapi kita dapati ada orang dia kata Dajjal itu Amerika, George Bush Dajjal. Kan sekarang ni Barack Obama Dajjal je. Kan? Bukan Dajjal akhir zaman, bukan. Ya'juj Ma'juj China tu adalah Ya'juj Ma'juj, ataupun dia panggil apa? Mongolia. Okey? Apa lagi nak cerita kan? Dajjal ni dia boleh jalan laju. Itulah dia punya aeroplane tu. Kan? Dia punya kapal terbang tu laju begitu. Kita mengatakan hadis tidak boleh dipermainkan begitu. Bila Nabi sebut matanya dua, satu mata kan disebut a'warul al-ainil yumna, mata kanannya itu rosak. Dia ada dua mata. Mata kanannya rosak. Ka'annaha 'inabatun qafiyah, seperti buah anggur yang pecah. Buah anggur kadang-kadang kita nak tengok kan ada macam putih sikit, pecah sikit. Begitulah mata kanan dia. Okey, dia boleh mengarahkan langit turun hujan terus. Dia boleh mengarahkan keluar wahai mayat, wahai apa dipanggil ni, orang yang dikuburkan keluar. Okey, dia boleh mengarahkan ini syurga aku, kau beriman ke tak beriman? Tak beriman, kalau tak beriman masuk neraka. Okey, kalau beriman masuk syurga, kalau beriman masuk syurga aku, kalau kufur dengan aku masuk neraka aku. Okey, sehingga kan Nabi mengatakan siapa yang nampak Dajjal nanti terus terjun masuk dalam neraka Dajjal. Neraka Dajjal. Bila dia masuk, dia akan mendapati syurga Allah. Okey, so itu antaranya yang menunjukkan berita-berita begini kita terima. Tapi nak terima daripada hadis yang sahih sahaja, bukan daripada hadis yang palsu. Dajjal antara dalam hadis yang palsu saya ingat saya ialah badannya cukup besar macam giant, macam apa dia panggil, gergasi. Dia tangkap ikan, dia nak panggang ikan tu, dia letak kat langit. Kan? Itu Dajjal yang daripada orang Dajjal yang buat kerja tu lah, kan, yang buatkan hadis tu. Okey. So jangan terima hadis-hadis begitu. Ambil hadis yang sahih sahaja. Okey. Baik. Seterusnya yang keberapa tau? Yang keempat ialah ittiba'uhu, ikut Nabi SAW, taat Nabi SAW dan sentiasa mencari jejak langkah Nabi dalam melaksanakan hidayah, yang sampai. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adanya teladan yang terbaik bagi mereka yang inginkan Allah dan hari akhirat dan sentiasa ingatkan Allah dengan banyak. Okay? Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah. Ayat ini adalah dasar yang utama membicarakan tentang ta'assi, iaitu ittiba', mengikut Nabi SAW, menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan kita dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam situasi-situasi.
Okey, dengan itu kita kena faham Nabi SAW perbuatannya, kata-katanya dan situasi yang dia lalui adalah contoh untuk kita. Okey. Baik. Kita teruskan lagi sikit. Yang kelima adalah at-tahakumu ila sunnati Rasulillah. Apabila berlaku perselisihan, pertama sekali yang wajar kita buat, bahkan wajib kita buat, ialah kembali kepada Nabi, kembali kepada Allah dan mencari hukum dalam sunnah Nabi SAW. An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Berapa kali tidak ni? Fala, maka tidak. Wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minun. 3 kali disebut kat sini. Okey. Nak sebutkan takkid, nak menekankan perkara ini, tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai orang yang mengeluarkan hukum terhadap apa sahaja persengketaan di antara mereka. Itu yang saya sebutkan tadi. Suami isteri bersengketa, pergi mana? Memanglah betul pergi Jabatan Mufti, betul, ataupun pergi majlis agama, tetapi perlulah dicarikan solusinya dalam hadis Nabi. Apakah hadis Nabi dalam pertelikahan yang berlaku ini? Bukan sahaja itu, bukan sahaja merujuk kepada Nabi. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tak ada rasa sedikit rasa tidak senang terhadap apa yang dihukumkan oleh Nabi SAW. Okey, 1, 2 dah kan? Wa yusallimu taslima. 3, iaitu mereka menyerahkan diri mereka dengan sebenar-benar penyerahan. Islam itu pun maksudnya adalah al-istislamu lillah. Islam ialah kita menyerahkan diri kita kepada Allah, dan Allah mengarahkan kita supaya menyerahkan diri kita kepada hukum Nabi SAW. Yang keenam, kita ada 8 nak habis dah ni. Yang keenam ialah mempertahankan peribadi Nabi. Kalau peribadi Nabi diperlekehkan, kita wajib bangun untuk mempertahankan peribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Okey. Abu Talha Al-Ansari sebagai contoh. Okey. Dia telah menjadikan dirinya perisai dalam peperangan untuk mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah berkata, bi abi anta wa ummi. Okey. Demi ayahku dan ibuku. Okey, engkau wahai Rasulullah. Okey, maknanya engkau akan aku tebus dengan ayahku dan ibuku wahai Rasulullah. La tusyrif, jangan angkat kepala. Yusibuka sahmun min sihamil qaum. Kalau angkat kepala kena nanti anak panah. Nahri duna nahrik. Okey. Tengkuk aku menggantikan tengkukmu wahai Rasulullah. Cuba bayangkan. Okey. Abu Talha Al-Ansari cinta kepada Nabi, bahkan keseluruhan para sahabat cintakan kepada Nabi sehingga mereka sanggup mati untuk mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi riwayat Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah, apa dia buat? Sat-sat duduk depan, sat-sat duduk belakang, sat-sat duduk kanan, sat-sat duduk kiri. Kenapa? Nabi Muhammad tanya, apa hal ni wahai? Kenapa wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, takut musuh datang belakang, biar aku kena dulu. Biar saya kena dulu. Takut musuh datang depan, biar saya kena dulu. Takut musuh datang dari kanan, biar saya kena dulu. Takut musuh datang kiri, biar saya yang kena dulu. Berhenti sebentar untuk masuk rehat. Ada gua sedikit, masuk rehat. Apa dia buat? Dia nampak lubang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nampak lubang. Dia buat apa? Dia masukkan kaki, letak kaki dia kat situ. Takut keluar apa-apa binatang yang boleh menyengat, kena dia, tak kena Nabi. Dan Nabi pun tidur. Dan Nabi dapat merasakan yang Abu Bakar kesakitan. Memang kena sengat pun, tapi dia tahan. Okey. Dan dengan itu Nabi pun berdoa dan berjampi, maka hilanglah kesakitan itu. So itu yang perlu kita lakukan, mempertahankan peribadi Nabi SAW. Seterusnya ialah mempertahankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Okay. Tapi sebelum tu mungkin kita nak cerita sedikit bahawa mempertahankan peribadi Nabi SAW, diri Nabi SAW, artinya juga mempertahankan sahabat-sahabat Nabi, kerana mereka lah yang menyampaikan hadis-hadis Nabi.
Ertinya juga mempertahankan isteri-isteri Nabi, kerana mereka juga menyampaikan hadis-hadis Nabi yang khusus berkenaan dengan urusan rumah tangga. Okey? Dengan itu kita terus pada yang ketujuh, mempertahankan sunnah Nabi SAW, dan caranya ialah seperti yang Nabi SAW sendiri sebutkan, naddarallahu ra'an, semoga Allah menjadikan muka seseorang itu berseri-seri. Muka siapa? Orang yang sami'a minna hadithan, yang mendengar hadis daripada kami, faballaghahu kama sami', lalu dia menyampaikan seperti mana dia dengar. Menyampaikan seperti mana dia dengar, artinya dia hafal, dia simpan hadis itu dan dia sampaikan hadis tersebut. Farubba muballaghin aw'a min sami', mungkin orang yang disampaikan hadis kepadanya lebih alim lagi daripada orang yang mendengar hadis itu langsung daripada sumber yang asal. So apa pun yang penting di sini, hafal hadis Nabi dan sampaikan kepada orang lain. Bukan kita hafal, kita seorang buat. Orang tanya, tak boleh, hadis ni saya punya. Kan saya cinta kepada Nabi, saya tak nak share Nabi dengan orang lain. Bukan begitu. Cinta kepada Nabi, kita kena kongsikan hadisnya. Okey? Seterusnya yang ke-8, yang terakhir ialah menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyuballighu syahidu al-ghaiba, orang yang hadir, yang syahid, hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sebab itu sebenarnya tak ada masalah kalau yang datang itu sedikit. Kalau mereka semua menyampaikan, kebaikan akan sampai kepada semua orang. Di zaman Nabi SAW, suami-suami yang hadir ke kelas, bila balik mereka sampaikan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat yang turun disampaikan kepada isteri-isteri mereka. Okey, dan juga rakan kongsi yang cukup baik di antara Muhajirin dan Ansar. Mereka berniaga bersama, mereka juga mengaji bersama secara bergilir seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan itu, secara umumnya dapatlah kita faham bahawa berinteraksi dengan Nabi SAW mempunyai banyak peringkat. Okey, dan setiap satu daripada itu perlu kita laksanakan. Jangan kita abaikan cara berinteraksi yang sahih dan yang betul dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam.